itu apa? Sebelum saya mulakan, sebelum kita mula majlis, kita tunggu 4 minit lagi. 10, kita tunggu orang lain hadir. Mungkin partisipan yang ada sekarang ni mungkin boleh respon sikit dari mana tuan bersiaran pada pagi ini. Ada yang daripada negeri-negeri lain tak? Perak ke, Kelantan ke, Terengganu ada tak? So sila tulis dekat ruangan chat dari mana tuan-tuan bersiaran. Saya dekat Puchong. Jadi bersiaran di Puchong. So, mungkin ada rakan-rakan kita di negeri-negeri lain. Bagaimana keadaan di sana? Tuan Muhammad Usni daripada mana ni tuan? Mendung cuaca agak mendung tuan Usni Mendung tak bererti hujan. Selalu lagu Ella. Mendung tak semestinya hujan. Tapi kalau kat Malaysia ni, kalau mendung tu selalunya hujan je lah. Banjir kilat. Hujan, nak hujan tuan. Dah hujan lah. So kita tunggu lagi rakan-rakan lain. Ya, selamat datang semua. Tuan Johari, apa khabar? Puan Sofia, semua sihat Langsung daripada mana tu Tuan Johari? So bagaimana keadaan tempat anda kes COVID? Adakah masih lagi terkawal? Kes dijangka semakin lama semakin naik ni. Adakah gelombang yang keberapa ni akan kembali semula dengan sektor-sektor ekonomi? Adakah akan kembali ditutup seperti sebelum ni? Wallahu a'lam. Kita doakan semoga semuanya berjalan lancar.
Dan kita sekarang ini kita sudah ada 11 COVID agak terkawal Cik Husni Alhamdulillah. Jaga diri, jaga SOP masing-masing. Keluar rumah hanya perlu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa gerangan di sana tuan? Hari ke Perak. Okey, Cik Johari. Perak kat mana tu Cik Johari? Ya, macam mana? Perak di mana? Tempat saya ni di pejabat saya di Simpang Pulai, dekat Tol Simpang Pulai, betul-betul. Simpang Pulai Raya Tol Simpang Pulai. I see. Saya kampung asal Selama Perak. Saya start projek mengecat masjid di situ tu. Selama di Sungai Bayo, apa nama kampung tu? Saya sebenarnya distributor cat Binapin Patuh Syariah yang tak ada DNA babi. So banyak masjid sekarang ni mulalah tukar baju lah kan. Maklumlah cat yang lain tu sebelum ni ada yang benda-benda haram di sisi. So tuan-tuan semua nanti kalau ada modal juga cat baru rumah masing-masing, insya-Allah. Binapin Ya, Binapin. Kilang Dibangi. Binapin ni dia punya owner dia Encik Rosli. Ya, betul. Encik Rosli kita. Dia asal orang Perlis. Ya. Dia asal Perlis. Rakan kita juga tu. Okey, Dr. Syaril ada? Ada insya-Allah. Okey, kita bagi ruang 1 minit lagi. 1 minit lagi. Macam mana? Ya, Cik Jamal. Ya, kurang jelas suara. Cuaca tak apa baik lah tuan. Macam nak hujan ni, gelap lah. Suara saya putus-putus ke? Ya. Line tak apa elok tuan. Oh, saya punya line Saya punya kot. Okay. Tempat saya ni dah gelap. Mendung sangat dah. Sampai ni suara saya clear. Alhamdulillah. Okey. Baik. Okey, Dr. Syaril. Dah boleh mula ke? Okey. Dr. Syaril boleh ada slide ke? Tak ada? Ada slide. So boleh nampak slide, kan? Bagi saya share.
Minta enable ke sharing. Okey, sekejap Background belakang. Background slide belakang. Background belakang slide. Kenapa tak background belakang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta Encik Jamal tadi, Encik Jamal. Khabar Encik Jamal, minta enablekan screen Encik Jamal. Kita nak share slide. Enablekan untuk screen share. Sekejap saya guna handphone ni, Ataupun macam bagi mana kita sekejap co-host. Boleh co-host ya? co-host. Nanti kami co-host. Siapa co-host? Azrul. Okey, Dilahatta. Bagi gambar Dilahatta tu jadi co-host. Siapa? Hazri? Dilahatta. Oh, Nilai Harta. Jadi co-host. Kenapa tak buat belakang background ni? Nampak? Dah. Okey, dah co-host now sekarang Nilai Harta. Dah. Okey kan? Boleh kan? Okey, tu boleh dah. Baik. Alright, so kita boleh mulakan majlis dah. Okey. Okay. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Saya Boleh, mulakan dulu. Assalamualaikum silakan, warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Alhamdulillah, kadar ilahi kita dapat berjumpa pada pagi ini di dalam program topik dan kongsikan sebagai estimator akan disampaikan oleh saudara Dr. Syaril Nizam daripada Nilai Harta. Jadi alhamdulillah kita berkongsi, inilah salah satu program ataupun aktiviti yang dijalankan oleh DPIM Putrajaya berkolaborasi dengan mana-mana pihak, tapi kali ini kita berkolaborasi dengan Nilai Harta di dalam bagaimana untuk kita berkongsi orang kata kerjaya yang ada di masa kini di dalam kita menghadapi pandemik ini. Inilah peluang untuk kita mencari satu alternatif untuk menambah pendapatan sampingan ataupun yang mana nak jadi full time pun boleh. Jadi inilah usaha yang dijalankan oleh DPIM bagi membantu rakan-rakan di luar sana bagi menghadapi cabaran-cabaran yang mendatang dengan keadaan ekonomi sekarang. Inilah salah satu alternatif ataupun idea bagaimana kita boleh melangsungkan kehidupan kita, dan salah satu caranya adalah dengan menjadi sebagai real estate negotiator. Dan tanpa membuang masa lagi, sebelum tu saya perkenalkan diri saya, Jamal Jermi, naib pengurusi DPIM Putrajaya. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya ingin mempersilakan speaker kita pada pagi ini, saudara Dr. Syaril Nizam. Okey, untuk makluman, kita ada masa lebih kurang dalam 30 hingga 35 minit penerangan daripada Dr. Syaril, dan selepas itu kita ada sesi Q&A selama 10 hingga 15 minit. Jadi kita ambil masa yang pendek saja, sekejap saja. Jadi apa-apa persoalan tuan boleh bertanya selepas sahaja Dr. Syaril memberikan penerangan. Okey. Dipersilakan Dr. Syaril. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain.
Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada pagi Jumaat yang barakah hari ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis, Cik Jamal, selaku Timbalan Pengerusi di PIM. Dan juga terima kasih juga saya ucapkan kepada Cik Saiful Bahari, one of shareholder di Harta Consultants dan Mahat. Dan juga terima kasih juga kepada semua sahabat-sahabat kita yang ada dalam ni yang meluangkan masa bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan kita semua untuk berbincang atau mendengar tentang peluang yang ada bersama dengan Nila Harta, peluang kerjaya, kita katakan ini peluang kerjaya sebagai real estate negotiator. Ya, Alhamdulillah, terima kasih kerana beri peluang pada kami. Baik, saya perkenalkan diri saya adalah Dr. Syahrin Nizam bin Mokhtar. Saya adalah seorang Head of Department untuk Real Estate Agency di Nila Harta Consultants dan Mahat. Ya. So hari ini kita akan berkisah, kita akan bercerita selama setengah jam ni berkaitan dengan bagaimana kita nak menjana pendapatan atau bagaimana kita nak mendapatkan wang dalam memulakan kerjaya sebagai real estate negotiator. Ya. Mungkin ada yang tahu tentang kerjaya real estate negotiator ni, ada mungkin juga sebahagian yang masih lagi belum mengenali apa itu real estate negotiator. Secara umumnya kalau kita lihat, next. Tak boleh. Secara umumnya real estate negotiator ni kalau kita lihat, kita nampak banyak banner-banner yang tergantung dekat luar rumah yang untuk dijual. Ataupun kita pernah lihat dekat banyak iklan, especially media sosial sekarang ni, orang tulis rumah untuk dijual, rumah untuk disewa. Ya? Jadi apakah relationship between papan-papan tanda tadi dengan real estate negotiator? Untuk pengetahuan semua, real estate negotiator adalah satu kerjaya yang mana kerjaya ini terikat dengan satu akta penilaian petaksi ejen harta tanah, yang mana kerjaya ini memberi peluang kepada kita semua untuk menjadi professional real estate agent. Real estate agent. Jadi apa itu real estate agent? Tugas kita, tugas secara keseluruhannya adalah menjadi intermediator ataupun menjadi perunding kepada penjual dan juga kepada pembeli yang berada di luar sana. Jadi kita ni sebagai perunding jualan kepada pembeli, penjual, dan juga perunding belian kepada pembeli. Okey. Bila kita lihat kerjaya ini, sekarang ni kerjaya ini boleh dikatakan banyak yang orang yang involved, especially bagi mereka yang kita lihat peringkat orang yang ingin menambahkan pendapatan. Biasanya kita bekerja, bila kita bekerja, kita mencapai satu tahap di mana kita mempunyai kemampuan lebih, tetapi majikan kita mungkin ataupun kita kapasiti itu tidak boleh dibayar imbal balik dengan gaji yang kita sedia ada. Maksudnya gaji yang kita ada tu kurang daripada apa kemampuan kita. Jadi ramai orang melihat peluang ini sebagai satu punca penambahan pendapatan. Ya? Jadi kenapa dia menjadi satu punca pendapatan? Kita lihat, kalau kita lihat dari segi keadaan ekonomi sekarang, orang kata pandemik, endemik, ya, kita lihat banyak orang mengalami kemerosotan pendapatan, especially bagi orang-orang yang terlibat secara langsung dengan kerjaya yang berkaitan dengan the effect directly dengan pandemik ni. Ya? Jadi kita lihat majoriti rakyat Malaysia sekarang ni ada di tahap B40. B40 ni kita katakan hampir 40% of penduduk Malaysia yang kita panggil pendapatan per kapita ni adalah B40. Ya? Yang mana pendapatan ni antara gaji 3,000, on average 3,000. Dan ada juga yang punya pendapatan M40. M40 ni gaji average antara kalau kita lihat antara 3,000 ke 8,000. Yang ini kalau kita duduk di pekan ataupun di luar bandar, maka ini tidak menjadi satu isu besar pada kita. Tetapi majoriti penduduk yang bekerja sekarang ni duduk di dalam bandar. Jadi kalau kita lihat pendapatan 3,000 ke 8,000 ni pun kebiasaannya masih lagi tidak mencukupi untuk menampung keperluan harian kita. Jadi kita lihat kalau kita ada lebih kurang, kita ada 16 juta penduduk, 16 juta penduduk dan tenaga kerja kita lebih kurang 16 juta tenaga kerja. 16 juta tenaga kerja ni kita lihat hampir 80% daripada tenaga kerja kita sekarang ni menghadapi critical life maintenance style. Especially bukan kita kata untuk mendapat kehidupan yang lebih mewah, tetapi untuk sustain
berdasarkan keadaan inflasi dan juga keadaan ekonomi sekarang. Jadi kalau kita melihat keadaan sekarang ni, ada dua cara je kalau kita lihat kat luar sana. Sama ada kita mengambil keputusan untuk merendahkan komitmen kita, which is agak payah jika kita dah ada komitmen, kita nak merendah komitmen agak susah. Melainkan kita bermula dengan keadaan komitmen rendah. Ataupun kita boleh melihat salah satu peluang dia, kita menambahkan kita punya pendapatan. Jadi dekat sini kalau kita lihat secara umumnya hari ini, kita memberi peluang, kita membuka peluang ini, membuka sesi perbincangan ini, bagaimana nilai harta, bagaimana real estate negotiator career ini boleh membantu kita semua ataupun saudara mara kita atau adik-beradik kita atau jiran tetangga kita atau networking kita untuk menambah pendapatan, untuk kita mengatasi masalah utama kita, kekurangan pendapatan ataupun critical situation yang kita hadapi dalam pendapatan kita ni. Jadi peluang ini mungkin kita boleh sebar-sebarkan selain daripada saudara-saudari dengar, mungkin kita boleh sebar-sebarkan juga kepada kita punya sahabat andai dan sebagainya. Jadi secara umumnya kalau kita lihat, kita pergi kepada tugas real estate negotiator. Seperti saya kata tadi, real estate negotiator adalah sebagai orang tengah ataupun kita panggil sebagai intermediator. Tetapi bukan sekadar intermediator, kita juga memberi khidmat nasihat profesional kepada penjual dan juga pembeli di dalam transaksi harta tanah. Okey, real estate negotiator ni dia tidak boleh secara independently bergerak. Kalau kita lihat kat luar sana kita dengar orang jual tanah, orang jual ni. Kalau kita bergerak secara independently, kita panggil dia sebagai broker. So, broker ini dia ada akta. Kalau kata real estate negotiator dia akta, broker ini sekiranya kita menjalankan tanpa melalui proses pendaftaran sebagai real estate negotiator, maka kita telah melanggar satu kesalahan di bawah akta penilaian pentaksir di harta tanah. Dan ada kemungkinan besar sekiranya kita dapati bersalah, kita boleh didenda sampai RM300,000. Jadi mana-mana broker, kalau kita deal, jadi security ke atas kita punya transaksi pun tak terjamin. Jadi kita lihat dekat sini di luar sana, masyarakat sedar bahawa untuk menjalankan transaksi jual beli harta tanah ni, mereka perlu refer kepada real estate agent. Real estate agent tu company seperti nilai harta. Dan di dalam real estate agent ni ada ramai real estate negotiator yang berkaliber, yang mempunyai kelayakan untuk membantu masyarakat di luar sana untuk menjual beli harta tanah ni. Kalau kita lihat berapa banyak harta tanah yang ada dan bagaimana career ini boleh berjalan, boleh pergi sejauh mana, kita lihat dari segi statistik pendapatan ni. Ini adalah performance segment pada tahun 2020. Yang ini kita ambil daripada Department of Statistics di Malaysia. Kita lihat untuk career yang kita panggil professional real estate agent ni, profesional yang berkaitan dengan harta tanah ni, revenue berdasarkan kuartal 2020 ni bernilai sebanyak 98 bilion. Maksudnya income jualan hasil commissions ataupun gaji. Hasil income fees adalah sebanyak 98 bilion. Dan orang yang involved dalam career ini ada lebih kurang 180,000 dan total salary, wages yang dibayar, wage yang dibayar adalah sebanyak 2.5 billion. 2.5 bilion gaji ataupun commission ataupun salary yang telah dibayar kepada real estate negotiator dan juga profesional yang berkaitan dengan harta tanah ni. Jadi kalau kita lihat 2.5 bilion tu bukan satu angka kecil lah. Ada banyak kosong tu. Mungkin 9 atau 10 kosong dekat belakang tu. Jadi kalau kita lihat, kalau hari ini anda atau kita mengambil peluang untuk mengambil sikap untuk just sebagai kita panggil just sebagai satu diskusi tanpa mengambil tindakan untuk mewawarkan ataupun mengambil tindakan untuk menyertai sebagai real estate negotiator ini, maka ada atau tidak kita ni 2.5 bilion ni tetap keluar. Maksud dia kek itu dah ada di luar, cuma sama ada kita ingin menambah pendapatan dengan melalui career ini ataupun tidak. Ada ataupun tidak kita, ada ataupun tidak saya, ada ataupun tidak orang lain di dalam industri ini, 2.5 bilion ni pendapatan ini tetap akan keluar setiap tahun. Dan angka ini meningkat memandangkan pasaran harta tanah meningkat, harga harta tanah meningkat, volume harta tanah juga meningkat. Baik, kita lihat kat sini.
Kita lihat statistik Commission Real Estate Negotiator. Bagaimana kita mengira Commission Real Estate Negotiator? Sebagai real estate negotiator, jualan harta tanah ni, kita ada professional fees. Professional fees ni kebiasaannya diletakkan sebagai 3% of daripada total fees kita. Jadi kalau kata kita inginkan pendapatan, kalau di Dila Harta ni kita menjuruskan kepada ejen-ejen supaya fokus untuk mendapatkan income 10,000 sebulan dalam masa tahun pertama. Jadi kita ada latihan-latihan yang disediakan bagaimana untuk mencapai skill dan juga knowledge untuk drive kita dapat income 10,000 sebulan. Ditambah pula dengan teknologi sistem marketing dan juga sistem management yang sedia ada, boleh membantu ejen kita mendapat income 10,000 sebulan ni. So bagaimana nak dapat income ni secara kasarnya, secara simple dia. Katakanlah kalau kata kita menjual 1 biji rumah, kalau kita lihat di Selangor, di Kuala Lumpur, di Putrajaya, untuk mendapat rumah yang harga 350,000 ke bawah sangat-sangat susah. Maksud saya sangat-sangat susah. Maksudnya kalau ada tu banyak dah senang dijual. Jadi kalau kata kita nak dapatkan rumah tu 350,000, 400,000, median price harga rumah dekat Putrajaya dan di Selangor ni antara 300, median price antara 400, adalah 400,000. Jadi mana-mana property yang kita jual 350 ke 500,000, kalau kita letak dekat market, kita betul buat marketing, kita buat advertisement yang betul, kebiasaannya kita panggil DOM, day of market untuk marketing itu less daripada 1 bulan. Less daripada 1 bulan. Jadi kalau kata kita dapat contohlah di Putrajaya, kita ada rumah dekat Bari itu, area kampung dekat Bari itu kata yang offset daripada Putrajaya tu, kalau rumah terrace 3 story dia dapat 350,000 dan mungkin dah ke 400,000 sekarang ni. Kalau double story mungkin dah sampai 500,000. Jadi market ini kita lihat rumah-rumah yang mempunyai harga 300,000 ke 500,000 di Kuala Lumpur, di Putrajaya, di Selangor mempunyai demand yang sangat tinggi. Jadi kita boleh ambil option sama ada kita nak menggunakan teknik menjual rumah yang telah siap dibina, ataupun kita boleh menggunakan teknik menjual rumah yang baru nak dibina ataupun sedang dalam pembinaan untuk kita memulakan kerjaya ni. Kita lihat contohnya hari ini kita dapat jual total sale value kita sebanyak sebulan adalah 700,000. Maka kalau kita lihat total 700,000 ni, kalau fees yang company yang klien bayar kepada company adalah sebanyak 3%, bernilai 21,000. Permulaan commissions kebiasaannya purata di market dekat sana untuk ejen atau real estate negotiator yang baru bulan pertama adalah 50%. Maka kita kena ada ideologi bagaimana nak dapat skill, bagaimana nak dapatkan ilmu dan konsisten buat praktikal untuk membuat jualan 2 biji rumah sebulan saja. Jadi idea dia how to get 10,000 dengan cara fokus untuk jual 2 biji rumah sebulan dengan harga 350,000. Yang ini paling rendah. Ada orang 500,000. Market yang senang jual, kalau kita ada any pricing, kita target market 300 ke 500,000, kita memang boleh jual rumah ini dengan mudah. Jadi untuk dapat income 10,500 ni, kalau kita bekerja, minta maaf kalau saya ulas sedikit, mungkin orang yang mempunyai diploma, degree, kalau bekerja mungkin memerlukan lebih 10 tahun untuk dapat income 10,000. Mungkin orang-orang yang tidak punya technical specialist, mungkin income ini kita tak dapat nak bayangkan untuk dapat. Jadi dengan cara menjadi real estate negotiator ni, dia memberi peluang kedua pada kita untuk learn the process bagaimana menjual, learn the process bagaimana sistem untuk jualan marketing ini berjalan. Maka kita diberi peluang sekali lagi, dibuka peluang sekali lagi untuk mendapat income sama seperti orang yang dah bekerja mungkin 15 tahun, 20 tahun. This is something macam saya kata second opportunity untuk pendapatan kita. Bagi siapa yang rasa, wah ini satu peluang. Baik. So kita lihat ini adalah bagaimana cara nak dapat income 10,000 dalam masa setahun pertama. Jadi consistently buat income 2 kes sebulan, maka kita boleh dapat income 10,000 sebulan selama tiap-tiap bulan. Okey. Orang kata,
sedang kejual. Ada tak market? Kita tengok pada kita punya industri harta tanah ni. Ini data sehingga pada tahun 2020 sehingga 2020 kalau kita lihat, walaupun kita lihat data ini ada peningkatan, ada penurunan dari jumlah transaksi, kita ada setahun di seluruh Malaysia, pada tahun lepas sebanyak 300,000, hampir 300,000 unit harta tanah terjual. Tahun 2019 ada 328,000 unit harta terjual. Tahun sebelum tu ada 313 unit harta tanah terjual, 313,000 unit harta tanah terjual. Ada penurunan naik dan turun. Tetapi yang pasti angka ini tetap besar. Maksud dia walaupun dalam keadaan ekonomi jatuh, masih lagi ada transaksi harta tanah. Secara indirectly seperti saya kata, duit yang saya katakan tadi 2.5 bilion yang dibayar pada tahun 2020 itu, pada tahun 2021 tetap juga dibayar. Mungkin angka dia lebih daripada 2.5 bilion, mungkin angka dia kurang daripada 2.5 bilion. Tetapi angka itu tetap besar. Kita dah melalui proses recession sebanyak, kalau dalam life science sebanyak 2 kali, mungkin ada yang dah mengalami 3 kali. Apapun keadaan ekonomi, pasaran harta tanah dia akan bergerak secara dinamik. Maksud dia akan turun tetapi dia akan naik balik. Dan secara tempoh jangka masa panjang, kita jaranglah dengar rumah yang kita beli selepas 10 tahun harganya lebih rendah daripada harga sekarang. Jadi kalau kita lihat, kita relatekan dengan industri jualan, automatically kita kata kejayaan ini boleh memberikan peluang pendapatan yang sangat besar dan sangat dinamik. Dia tidak jadi kosong, dia tidak lapse, dia tidak ada, maksud saya tidak akan hilang dari segi peluang kejayaan tadi. Ya, kita tengok industri walaupun dia menurun, tetapi dia punya jumlah dia tetap 328,000. Ya, okey. Baik, kita pergi kepada berapa total value dia. Tengok total value dia. Yang generate 2.5 billion tadi, income tadi, kalau kita tengok sepatah, kita tengok hasil daripada jualan harta tanah tadi, revenue adalah 9.8 bilion. Daripada 9.8 bilion ni, 2.5 bilion diperuntukkan untuk membayar commission kepada ejen. The whole Malaysia, ejen. Ni data bukan data saya cipta, data ini saya ambil daripada Department of Statistics Malaysia. So kalau kita lihat, 9.8 bilion ni hasil datang daripada jualan harta tanah bernilai 119 bilion. Kita cerita bilion-bilion. Kesimpulannya yang saya ingin sharekan di sini, apa angka sekalipun, peluang dalam bidang harta tanah sangat besar. Sama ada kita sebagai pembeli, kita sebagai investor, apatah lagi kita kalau sebagai ejen harta tanah atau real estate negotiator. Peluang dia sangat besar dan sangat dynamic dari segi income dia. Kita lihat, walaupun angka dia turun daripada tahun sebelum ni, 141 bilion kepada 119 bilion, tetapi dia telah generate total income agent sebanyak 2.5 bilion total income. Yang total earning ada lebih kurang dalam 180,000 orang di seluruh Malaysia. Jadi kita lihat dari segi peluang ini, secara umumnya kita lihat selagi mana ada pasaran harta tanah, selagi mana ada demand, selagi mana ada demand yang tinggi, selagi mana ada supply yang tak mencukupi, selagi itulah pasaran harta tanah ini akan bergerak dan akan meningkat harga dia. Itulah peluang sebagai kita sebagai ejen untuk menambahkan pendapatan semakin luas. Ya. Okey. So ini adalah statistik. Jadi kita lihat ada peluang yang sangat tinggi bagi siapa yang ingin mencebur bidang ni. Soalan dia, bagaimana saya nak mula? Itu soalan dia, bagaimana saya nak mula? Adakah saya nak terus jual? Apakah sektor-sektor dia? Kita lihat dekat sini, dalam pasaran harta tanah, kita ada 3 major sektor. Ada banyak lah, tapi major sektor dia 3. Satu kita panggil sub-sale. Apa itu sub-sale? Sub-sale adalah market sedia ada. Kalau kita jual kereta, kita kata jual kereta second hand. Kalau kita jual rumah yang orang telah beli, tak jual balik. Kita panggil itu sub-sale market. Sub-sale market ni sangat besar. Sub-sale market sangat besar. Di Nilata saja kita generate hampir 800 ke 1000 unit tiap-tiap tahun yang kita jual dalam sub-sale market. Jadi bagaimana nak mula? Ini SOP dia.
Jadi SOP dia bermula dengan appointment sampailah buat documentation. All this SOP nombor 1, nombor 2, nombor 3, 4, 5, 6 ini kita bagi training, kita bagi education yang mana Nilhata menyediakan training ini secara praktikal dan teoretikal. Apa maksud teoretikal? Kita ada kelas-kelas, kita ada kelas-kelas yang kita sedia untuk newbie agent untuk bermula, dan juga kita ada praktikal dia yang mana kita buat joint fieldwork bersama dengan agent kita. Ya, jadi kita punya perangkaan, rangka bagaimana nak menjadikan agent kita supaya dia boleh mencapai income 10,000 tu dalam masa setahun. Jadi ini SOP yang kita tetapkan. Every SOP ni dia ada dia punya kita panggil kelas-kelas dia dan juga practical training dia. Ya. So kita tengok apa yang kita boleh bantu dekat sini. Kita ada rent portal juga. Rent portal ni maksud dia untuk bermula kita tak adalah susah sangat. Kita ada satu portal harta tanah yang mana kita ada hampir 1,000 ejen, yang mana ejen-ejen ni share listing dia di dalam portal ini. Ya, jadi untuk bermula, untuk mencari listing tak perlu risau. Kita dah ada listing yang sedia ada, apa kita buat? Kita perlu share listing ini dan kita cari pembeli untuk subsale. Atau kita boleh pergi kepada yang kedua, New Housing Scheme Market. Untuk New Housing Scheme Market ni kita dah sediakan pada semua ejen kita projek-projek undercon yang hendak dijual. Ya, kita setakat ini kita ada 40 projek yang kita sediakan. Jadi bagi sesiapa yang tidak mempunyai harta tanah ataupun nak bermula tapi tak ada owner yang nak bagi dia untuk jual, kita dah sediakan projek undercon. Jadi apa yang perlu ejen tu buat? Dia boleh belajar bagaimana pula untuk mencari buyer sedangkan harta tanah yang nak dijual tu telah sedia ada. Jadi pemudah cara telah pun kita sediakan. Cuba klik sekejap dekat slide projek undercon. So apa yang projek-projek undercon kita ada? Untuk subsale tadi kita ada hampir 1,000 listing. Untuk undercon kita ada 40 listing. 40 listing ni satu projek ada 200, 100 unit. Maka kalau kita lihat total unit lebih daripada 2,000 untuk kita bermula. Jadi untuk ejen yang baru nak bermula dengan Nilhata, dia tak perlu risau tentang listing. Listing dah kita sediakan. Jadi apa kita kena buat? Kita kena belajar bagaimana kita nak mencari market. Buyer kita siapa? Owner kita siapa? Bagaimana kita nak short listingkan owner kita ni supaya owner ni ada property yang berkualiti. Bagaimana kita short listingkan buyer kita supaya buyer kita mempunyai kelayakan yang mencukupi. Itu yang paling utama untuk kita belajar. Untuk cari listing bukan satu isu. Sebab Nilhata telah menyediakan listing-listing daripada projek undercon sebanyak 40. Kalau tu lihat dekat paparan saya ni. Dan juga 40 projek bukan 40 unit. 40 projek kita ada. Dan juga kita juga ada listing-listing dekat portal kita dan juga grup chat kita lebih kurang pada ketika ini kita ada lebih kurang 1,000 listing. Jadi untuk bermula, untuk dapatkan 100 listing pertama bukan satu masalah yang utama. Jadi pemudah cara itu telah disediakan untuk kita bermula sebagai real estate negotiator. Okey, baik. So kita lihat untuk bermula bukanlah satu masalah utama. Ya, kita ada satu lagi market yang kita panggil auction, ya, auction, property market auction, yang mana property market auction ni kita jual property lelong. Jadi bagi siapa yang ada golongan investor, DPIM mungkin ada banyak investor owner of the company yang ingin buat investment dalam property, mungkin kita juga boleh menggunakan auction property auction market ni sebagai satu sumber bagaimana kita nak memberi peluang kepada klien-klien atau bakal-bakal klien kita untuk membuat pelaburan melalui auction market. Auction market ni kebiasaannya harga tanah itu dijual pada below par price, harga yang lebih rendah. Ya, jadi kita ada buat khidmat nasihat tentang auction market. Ya, of course selain daripada ini kita ada buat juga khidmat nasihat berkaitan rental dan land development dan sebagainya. Tetapi setakat ini yang utama 3 skop kerja. Skop yang utama kita fokuskan adalah subsale, project marketing dan juga property auction market. Jadi untuk bermula bukan satu masalah. Jadi apa yang kita perlu buat adalah learning the process bagaimana nak marketkan listing-listing yang kita sedia ada ni kepada pembeli kita ataupun nak memarketkan untuk mencarikan pembeli-pembeli kita ni kepada listing-listing yang kita ada. Jadi itu je yang permulaan yang kita perlu lakukan. The whole process ini kita ada sediakan cara SOP dia. Jadi apa yang kita perlu buat, kita perlu masuk kita punya skill
masuk kita punya education system, belajar bagaimana nak buat viewing, bagaimana nak buat listing, bagaimana nak buat screening, bagaimana nak buat kita panggil apa, booking dan sebagainya, dan kemudian kita terus kepada practically bagaimana kita nak menjalankan apa yang kita belajar tadi untuk secara praktikal untuk kita amalkan. Dan yang paling penting selepas tadi kita buat, selepas kita belajar melalui proses sistem kelas kita praktiskan bersama leader kita dan kemudian kita amalkan konsistensi tu yang paling penting. Jadi konsistensi tu yang menentukan sama ada kita berjaya untuk dapat income RM10,000 tu dengan cepat ataupun lambat. Jadi apa modal yang kita ada? Yang kita perlu, modal kita adalah masa untuk belajar, masa untuk kita praktikalkan diri kita dan juga masa untuk kita bagi untuk buat marketing, advertisement dan juga untuk bertemu dengan klien kita. So modal utama adalah masa. Itu yang paling penting. Jadi kita tidak ada kata anda perlukan RM10,000 untuk memulakan perniagaan ini, RM20,000 untuk memulakan perniagaan ini, tidak. Ya, asalnya cuma masa dan juga adalah 1-2 exam khusus yang perlu kita laksanakan, yang kita perlu dapat license, ya. Sebabkan dia terikat dengan akta, ada license yang kita perlu dapatkan. Itu pun cost dia less daripada RM1,000, ya. Okey, baik. So kita tengok pula siapa partner yang kita nak buat untuk pengetahuan anda. Untuk jadi real estate negotiator ni, kita boleh pergi dekat mana-mana company yang mempunyai license real estate agency. Apa itu license real estate agency? Company yang berdaftar bersama dengan Board of Valuer and Estate Agent. Jadi mana-mana company yang berdaftar ni hanya ejen-ejen yang berdaftar di bawah lembaga penilai pentaksaan jantanah saja yang diberi kuasa untuk buat jualan. Jadi kalau kita tak ada license, kita broker, kita buat jualan, boleh, tapi dia mempunyai risiko yang tinggi. Dia ada satu klausa atau satu akta yang menyatakan bahawa sekiranya kita jual tanpa mempunyai license, real estate negotiator ataupun REA ini, kita boleh dikenakan tindakan denda sebanyak RM300,000 dan juga penjara maksimum 3 tahun. Jadi kita terikat dengan akta. Jadi the best dekat market, untuk protect market, semua majoriti kalau di Kuala Lumpur, di Selangor ni, orang tak aware tentang kejayaan real estate negotiator dia. Ramai kebiasaannya majoriti, 95% orang menggunakan khidmat ejen yang berdaftar. Jadi Dilahata salah satu company yang mempunyai full license sebagai real estate agency. So di Dilahata kita ada lebih kurang 8 orang full real estate agent dan kita ada lebih daripada 350 ejen di sekitar Kuala Lumpur ni. Ya. So secara umumnya Dilahata, adakah Dilahata baru atau lama? Kita dah 21 tahun, ya, bermula pada 2021 sampailah pada 2001 sampai ke 2021, ya, hampir 21 tahun. Nak masuk tahun ke-21 dah, tahun depan, ya. So, kita ada 7 cawangan, kita ada di Kuala Lumpur, Shah Alam, Bangi, Seremban, Johor Bahru, Kota Baru dan juga di Penang. So, cawangan pun luas, ejen pun ramai. So, Dilahata kalau boleh dikatakan is well known professional real estate agency di market, di pasaran sekarang ni, ya. Mungkin ada yang dah lihat banner-banner dengan Dilahata di kawasan kediaman anda. Baik. Kenapa nak memilih Dilahata? Kalau kata hari ni kita buat decision untuk menjadi agent, kenapa kita perlu bersama dengan Dilahata? Kita tunjuk, kita tengok performance Dilahata. Kalau kita tengok past 3 years performance campur dengan PKP tahun lepas 2020, ya, walaupun PKP 2020 berlaku hampir 9 bulan kita tak bekerja, 3 bulan saja PKP, tetapi excellently tahun 2020 kita berjaya pecah rekod tahun 2019. Maksudnya bagaimana satu company yang pada ketika pandemik orang kata ekonomi tak bagus, ekonomi masalah, tetapi kita berjaya pecahkan tahun yang sebelum itu yang cemerlang 2019. Ya, tahun 2020 kita jual 203 million value of property. Untuk tahun 2021 sehingga pada bulan 10 hari itu kita telah grow 120%. Maksud dia kita telah pecah rekod tahun 2020.
Maksud dia ejen kita dapat income lebih banyak daripada tahun 2020. Ejen kita dapat income lebih banyak daripada tahun 2020. Walaupun pada 2021 kita menghadapi masalah yang sama, kita menghadapi lockdown yang kedua dan ketiga pada tahun 2021. Kita hampir 6 bulan, lebih daripada 6 bulan kita tak bekerja. Tapi alhamdulillah, rezeki Allah dan juga dengan kekuatan sistem yang ada, kekuatan networking yang ada, kekuatan ejen melalui proses yang sama yang kita lalui, sistem duplikasi yang kita ada, ejen kita berjaya counter mendapat pendapatan yang lebih baik daripada tahun 2020. Jadi bukan semua orang, bukan semua company yang survive dalam pandemik ni, malah kita lagi bukan semua company, jarang mungkin kita lihat company yang grow pada tahun-tahun pandemik ni. Alhamdulillah, semasa pandemik pada tahun 2020, 2021 dengan strategi yang baik, agensi Force Nila Harta berjaya grow lebih daripada performance tahun sebelum-sebelumnya. Ya, baik. So ini ini jumlah transaksi. Pada tahun 2020 kita berjaya jual sebanyak 750 property. Nampak sikit 750 property, tetapi jumlah volume tu menjadi lebih. Tahun ini sehingga pada bulan 11, akhir bulan 10, hari itu kita dah hampir mencecah 1000 unit kita jual. Dah hampir mencecah 1000 unit. Ya. Alhamdulillah. Tapi rekod tu tak adalah sebab data ni sehingga tahun 2020. Okey. Company saya dah bagi sedikit gambaran tentang company. Mungkin kita boleh berbincang kemudian untuk lebih detailkan tentang career ini. Tetapi ramai orang fikir kalau company itu bagus, bagaimana diri kita nak jadi? Kita ni mungkin company itu bagus tapi kita ni mempunyai sedikit isu dari segi knowledge dan sebagainya. Bagaimana kita nak bermula? Bagaimana kawan-kawan kita nak mula supaya kita bermula dan kita sukses? Macam saya katakan tadi, modal yang utama adalah masa. Modal utama adalah masa. Kita kena spend masa kita untuk proses learning, proses praktikal dan juga proses untuk kita konsisten dalam buat aktiviti. Apakah proses-proses itu? Kita ada nyata kat sini, kita ada lebih kurang dalam 16 proses yang kita perlu lalui dan setiap proses ini ada dia punya modul dia dan ada testimoni kejayaan dia. Ya, kalau kita lihat apakah permulaan, hari ini kita kata ini mungkin kita panggil sebagai CPP. Ini adalah proses yang kedua. Hari ini kita berjumpa, kita panggil sebagai Career Presentation Program. Bagaimana kita bukakan peluang ini kepada sahabat-sahabat yang ada dalam Zoom ini. Kemudian daripada proses ini sekiranya ada permintaan, ada sesiapa yang mungkin networking berminat, kita boleh pergi melalui proses yang ketiga sampailah proses yang ke-16. So dalam Nila Harta ni, sukses itu dibina melalui sistem. Dan sistem ini kita duplikasikan. Setiap orang yang sukses akan duplikasikan sistem ini kepada orang bawah. Jadi proses untuk kejayaan ini telah berlaku dan telah pun berulang-ulang kali kita lakukan dan hasilnya telah kita buktikan berdasarkan performance kita. Setakat ini bulan 8, bulan 11, setakat bulan 10 ini, kita telah membayar hampir 7 juta commissions kepada ejen-ejen kita di dalam Nila Harta. Alhamdulillah. Kita telah berjaya meningkatkan pendapatan, majoriti pendapatan ejen-ejen kita. Baik. So kita lihat ini adalah aktiviti-aktiviti yang kita ada. Kita ada aktiviti, tadi saya kata secara education dia kita ada kelas-kelas tertentu yang kita buat secara online dan juga offline. Contohnya macam ni online. Online ni boleh katakan tiap-tiap hari kita ada kelas-kelas tertentu dan kita ada takvim yang dilakukan pada tiap-tiap hari. Dan juga kita juga ada practically. Practically seperti kita panggil, kita buat site visit, kita buat viewing bersama-sama, kita buat such meeting dan sebagainya. Jadi mana-mana ejen yang di luar sana ataupun bakal-bakal ejen yang ingin join bidang harta tanah boleh melihat bagaimana sistem Nila Harta ini boleh membantu dia untuk bermula dan juga cemerlang dalam tahun pertama mereka menyertai bidang harta tanah ni, insya-Allah ya. So kita ada testimoni yang baik, success story yang baik, ada video-video yang baik, video-video success story yang mana mungkin kemudian nanti kita boleh berbincang. Kalau kata ada yang ingin further discussions.
Dan kita juga ada sampel-sampel ejen-ejen yang berjaya yang punya pendapatan lebih daripada 300,000, 400,000 setahun. Ya. Sekarang top ejen kita dah ada income hampir 600,000. Untuk tahun ni the best top ejen kita 600,000 income dia selama 8 bulan 9 bulan ni. Baik. So dia ada testimoni tapi saya tak dapat orang testimoni ya sebab kita kesetukan masa. Okey. So bagaimana nak jadi ejen? Ya, bagaimana nak jadi ejen? Ini kita boleh discusskan kemudian. Jadi bersama-sama saya ada Cik Saiful. Mungkin Cik Saiful dan juga lain-lain ahli di PIM ni bolehlah berdiskusi dengan Cik Saiful untuk memulakan kerjaya sebagai real estate negotiator ni. InsyaAllah. Kami di Dilata, insyaAllah dengan kekuatan yang kami ada, dengan sistem yang kita ada, dengan teknologi marketing secara online dan juga offline, boleh membantu kepada sesiapa saja yang really boleh letak effort masa dan juga tenaga secara konsisten untuk menambah pendapatan dia pada masa akan datang, insyaAllah. Baik, terima kasih. Saya rasa setakat dulu, kita ada setengah jam tadi. Saya agak rushing ya. So saya serahkan balik kepada Cik Jamal untuk sesi soal jawab. Silakan. Baik, terima kasih kepada Syahrizal. Alhamdulillah saya yang berkelas yang sebagai negotiator walaupun dalam keadaan pandemik masih lagi membuat orang kata yang baik mengatasi tahun-tahun yang sebelum PKP menakjubkan dan inilah industri hartanah ini sentiasa sahaja bergerak ke hadapan, nilai-nilai sentiasa sahaja orang kata semakin tinggi ya, dan inilah peluang untuk kita merebut sebagai kerjaya sebagai real estate negotiator. Okey, tanpa membuang masa, saya serahkan kepada audiens untuk bertanya soalan. Sila unmute anda punya mic dan boleh bertanya secara langsung. So kita bagi 15 minit untuk sesi Q&A. So boleh mulakan siapa yang berminat untuk bertanya. Silakan kalau ada soalan. Ada soalan? Ya betul. Unmute. Unmute. Mic anda. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada soalan? Ke atau tak boleh unmute? Syarikat. Okey, syarikat nilai harta dimiliki sepenuhnya oleh Bumiputera Islam. Encik Usni bertanya, Tuan. Dilata ditubuhkan pada 2001. Founder asal kita adalah Encik Saiful Bahari dan juga Encik Azmi. Sehingga kini shareholder ada 3 orang, ketiga-tiganya Bumiputera dan semua director yang ada adalah Bumiputera. So 100% Bumiputera Islam, alhamdulillah. So, saya harap dapat menjawab soalan tadi. Ada lain soalan? Mungkin boleh ke sebagai part time ni? Mungkin ramai yang bertanya. Part time. Secara part time boleh ke? Okay. Dia majoriti bukan permulaan ramailah kebiasaannya bermula secara part time. Walaupun akta menyatakan bahawa ejen adalah mestilah full time, tapi in practical di luar sana ramai ejen bermula secara part time. Dan kita juga ada success story ejen-ejen part time yang masih bekerja yang telah mendapat income lebih daripada 10,000 pada ketika ini. Jadi tidak ada isu untuk buat part time. Cuma macam saya kata tadi, komitmen tu perlu kita bahagi sama rata lah, mungkin kena lebihkan. Jadi part time tu kena dibahagikan, janganlah terlalu part time jadi menyebabkan kita tidak boleh menjalankan aktiviti. Jadi kalau kita ada masa yang banyak, kita boleh korbankan sedikit masa kita, insya-Allah dia punya proses untuk berjaya itu lagi cepat. Instead of kita korbankan masa sedikit. Macam itulah. Dia part time tu full time ke itu bukan satu isu. Yang penting berapa banyak masa kita spend untuk kita belajar dan juga kita gilap skill kita dan juga kita konsisten untuk menjalankan proses jualan tadi. Okey, terima kasih. Ada soalan lain?
Assalamualaikum Tuan. Adakah segala pengurusan syarikat di bawah syariah compliance daripada Encik Husni? Kita tak adalah maksud dia benchmark yang ditetapkan oleh board tentang syariah compliance. Ya, maksud dia kita tidak ada macam bank ada syariah compliance. Tapi secara total pengurusan, kita patuh ke atas apa yang apa yang patuh ke atas whatever syariah punya kehendak lah. Maksud dia dari segi akaun kita Islamik, dari segi transaksi kita semua kita ada akta yang mengawal. Jadi kalau kata syariah compliance ni dia mesti ada badan yang mengawal. Ya, untuk property ni tak ada badan mengawal. Jadi saya tak boleh kata syariah compliance, siapa nak comply syariah mana satu. Tapi secara umumnya ikut lunas-lunas yang diredai oleh Allah SWT lah. Ya. Dia besar tu compliance tu kita terikat dengan satu badan, mesti ada badan mengawal kan. Betul. Okey, ada lagi soalan lain? Halo, Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi. Okay, di Perak ada tak ejen Di mana? di Perak? Oh, di Perak. Okey, kita ada di Perak. Di Perak kita ada lebih kurang 100 lebih ejen. 100 lebih ejen yang kuat aktif di Perak. Setakat ni di Perak dia generate lebih kurang dalam 30 ke 40 sen sebulan. Ada. Dan kita ada juga leader-leader yang berada di Perak. Kuat aktif di Taiping kita aktif. Di Ipoh of course kita aktif dan juga kita ada di Belamanjung. Major kawasan kita yang aktif lah. Baik, terima kasih. Ada lagi soalan yang lain? Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya nak tanya tentang lesen tu, kalau kita nak mulakan katakan hari ini, berapa lama proses untuk mendapatkan lesen, berapa kos dia, apa kursus-kursus ataupun exam yang kita kena hadiri. Okey, baik. Ada dua main yang kita kena fikirkan atau kita lalui lah. Pertama, kita perlu lalui proses untuk menyediakan diri kita untuk buat jualan dan juga memahami proses jualan dan juga memahami proses sebagai real estate negotiator, which is part yang saya panggil marketing part dan juga SOP part lah, yang mana company menyediakan proses itu. Kita kalau lihat tadi kita ada 16 step ya. Bermula daripada COP seperti kita lalui, kita panggil CPP lah, Career Presentation Program. Kemudian kalau bersetuju kita akan pergi kepada Fast Start, kita akan pergi kepada Big Y, kita akan pergi kepada saya pun tak nampak, saya bisa kata. Kita akan pergi ke NCC, CIP sampailah proses KPI. So that proses tu dia berjalan tiap-tiap hari, kita ada kelas. Jadi kelas itu perlu dilalui dan kita ada standard khusus yang perlu partisipan masuk. Total khusus ni untuk permulaan kita ada fees sebanyak RM500. Ya, RM500 itu untuk belajar the whole khusus. Dan khusus tu boleh diulang. Ya, dia tiap-tiap hari dia ada khusus, atau tiap-tiap minggu dia ada khusus-khusus yang saya katakan ini diulang-ulang. Kalau itu lepas dia diulang. Majority kita buat secara online. Ya. Kedua, bila kita dah faham tentang marketing strategi tadi, kita boleh bermula dengan guidance leader kita. Guide by leader kita. Leader kita akan guide, tolong kita untuk buat practical. Bagaimana dia buat praktikal, dia akan lihat sehinggalah kita melalui proses kedua, kita ambil license khusus NCC. So NCC ni boleh berlaku anytime. Hari ni kalau ada khusus tu masuklah, kalau minggu depan tu masuklah. So khusus tu dia tidak ada tiap-tiap hari, tapi khusus tu disediakan oleh board of valuer serta provider khusus sediakan, jadi tiap-tiap bulan ada khusus tu. Jadi daftar khusus tu. Khusus tu pula kos dia sebanyak RM600. So total average cost untuk kita bermula adalah sebanyak 1,100 lah.
RM600 tu untuk kita dapatkan satu sertifikat, dan sertifikat itu kita perlu hantar kepada Board of Valuer untuk kita dapatkan license real estate negotiator. Dia akan bagi kita satu tag yang mempunyai real number, jadi kita legal untuk buat aktiviti jualan dan juga belian di bawah sebuah company REA tadi. Jadi secara umum dia the whole process makan kos sebanyak RM1,100, tetapi bukan sekali bayar, dan juga dia bergantung kepada kita punya kemampuan. Bukan sekali bayar. Kalau kata kita nak terus masuk MCC tu bayar RM600 pergi kursus tu. Untuk masuk fast start dan sebagainya bayar RM500 masuk kursus fast start. CIP, CPP itu kursus tu dia ada banyak. Ada bukan kita ada 6 kursus kalau saya tak silap ni. Kita ada 6 kursus. 1 2 3 4 5 6 7 8 kursus asas yang kita diskaunkan jadi RM500 saja. RM500. Dan ini pun tak perlu bayar kalau kata you tak bermula. Once you dah bermula baru you start untuk masuk kursus tadi. Jadi kursus-kursus ni disediakan oleh provider kita, trainer kita, yang mana dia akan berlaku pada tiap-tiap minggu. Jadi you kena masuklah tiap kursus tu. Jadi bila dah pandai semua kursus tu, dan kita pergi pada practical. Practical, kita akan pergi kepada leader, dan leader akan buat practical bersama-sama dengan you. That one tak ada bayar apa-apa lah kan. Itu dah sampai practical. Kita buat guide, kita guide you untuk sukses. Okey, kursus tu ada di sebelah waktu bekerja pejabat ataupun di sebelah malam, ataupun sudah dibagi video saja. Tak clear. Boleh ulang? Kursus tu diadakan di sebelah malam ataupun siang secara Zoom meeting ataupun dibagi video. Buka WhatsApp. Okey, saya tunjuk kursus-kursus ni dia ada banyak kursus sebenarnya. Kita letakkan dalam takwim kita ada grup-grup takwim, dan kita akan edarkan kepada semua ejen yang berdaftar dengan kita. So dalam takwim itu kita akan nyatakan kursus-kursus kita lalui lah. Ada kursus dilakukan pada waktu kerja, ada juga kursus-kursus dilakukan pada waktu cuti. Jadi kursus-kursus utama kebiasaannya kita lakukan pada hari Sabtu dan Ahad. Bagi kursus-kursus yang berulang, contohnya benda-benda yang berkaitan dengan informasi, project briefing kita lakukan pada waktu biasa, waktu kerja. Ini contoh. Hari ni kita ada apa? Hari ni kita ada, malam ni kita ada seminar talk berkaitan dengan bagaimana nak buat income RM10,000 ni jadi reality daripada kita ada testimoni Puan Iza. Lepas tu pagi ni kita ada apa? Pagi ni. Tengok pagi kita ada malam ni bila ni? Malam semalam. Ni bila segala sikit. Ini kita selang lah. Kita juga ada kursus-kursus berkaitan dengan rohaniah. Kita ada buat kursus tadabbur. Yang ni semua percuma je kita sediakan. Okay? Ini sharing session. Pada hari Sabtu ni kita ada sharing session. Pada esok. Jadi kursus-kursus ni kita jantakan lah. Ada yang dijantakan pada hari Sabtu, Ahad. Ada yang dilakukan pada waktu bekerja, ada juga dilakukan pada waktu malam. Mana-mana sharing session kita bagi waktu malam, mana-mana berkaitan dengan informasi, berkaitan dengan projek undercon, berkaitan dengan marketing, kita lakukan pada hari biasa ataupun hari Sabtu Ahad. Kursus-kursus asas, fast start, contohnya nak bermula, main kursus kita lakukan pada waktu cuti, hari Jumaat atau hari Sabtu atau Ahad. Jadi takwim tu penuh ke kalender. Jadi masuk tengoklah kalender tu. Okey, ada borang nak isi. Ada? Borang nak diisi. Yang ini untuk borang, terima kasih kerana ni. Cik boleh terus liaise dengan kita punya director, Cik Saiful. Cik Saiful ada kat dalam ni. Cik Saiful one of DPMI punya ahli juga. Cik Saiful juga seorang real estate agent berdaftar, dia juga principal ke atas Nilata. Jadi boleh dapatkan borang Cik Saiful. Kita ada online form. Nanti isi online form tu nanti bila pendaftaran itu selesai, kita akan notify Cik untuk masuk dalam kita punya group dan terus menjalani kursus-kursus yang kita sediakan. So Cik Saiful ada? Cik Saiful tolong take note kepada member-members yang ada ni. Boleh share nombor telefon Cik Saiful. Type Cik Saiful, share nombor telefon. Boleh share nombor telefon dekat ruangan chat.
Itu dia. Cik Saiful. Ada Dah. Y. Ada Cik Saiful dah. Tak. Baca lagi sekali. Ha? Ada Y. Ada. Ada type, boleh. So boleh contact Cik Saiful untuk pada Dalam chatting ada. okey. Kalau chapter ya, Itu dia 0123. Okey. Saya bagi Betul. briefing secara umum, sekali ini kita bagi briefing secara umum, tetapi untuk pendetailan mungkin kita boleh buat meet up secara grup yang lebih kecil dan kita boleh discuss lebih detail tentang skop kerja dan juga peluang-peluang pendapatan yang ada dalam bidang ni. Ya, ini tadi terlalu umum sebab masa tu agak singkat setengah jam ya. Betul. Rashim pun macam berlari tadi. Tak sempat nak ulas, saya pakai slide je. Okey, Ada lagi yang soalan? penting ambil dulu nombor telefon. Okey, Ya. yang penting ambil dulu nombor telefon Cik Saiful. Kemudian anda boleh terus berhubung dan bertanya lebih lanjut lah. Dan mohon juga pada tuan-tuan dan puan-puan pada dalam sesi ini berkongsi kepada rakan-rakan yang lain tentang peluang potensi kerjaya sebagai real estate negotiator ni. Jadi kita lagi satu kita nak bernaung di bawah satu syarikat Islam Bumi Putra ni, insya-Allah kita akan terus sebar luaskan info-info ini ya. InsyaAllah. Dan ada soalan lain? Adakah untuk menjadi ejen boleh di atas syarikat sendiri? Boleh kalau kita dah ada lesen. Tak boleh kalau kita tak ada lesen. Jadi untuk buat syarikat sendiri kita kena mendapatkan lesen sebagai real estate agent dahulu. Supaya dapat real estate agent lesen ni kita perlu ada diploma atau CD berkaitan dengan harta tanah. Kemudian kita perlu melalui latar praktikal selama 2 tahun dan daftar untuk examination baru kita layak untuk di shortlisted untuk jadikan sebagai real estate agent company. Tetapi untuk membuat secara individu di dalam company real estate agent boleh, agak mudah instead of nak buat melalui company sendiri. Jadi ada dua benda berbasarkan lah. Kalau tadi soalan tadi untuk company sendiri susah sikit lah. Tapi kalau buat individu, bernaung di bawah company sedia ada yang dah ada lesen, itu agak mudah. Baik. Clear soalan? Clear jawapan? Okey. Ada lagi soalan sebelum kita Okey, saya ada satu soalan. Ya, silakan. Okey, kalau katalah saya ada company QS tapi saya nak buat real estate agent sebagai real estate agent lah. Dia ada konflik tak? Kita cerita entity company ataupun individu? Individu lah. Kalau Okey. individu macam mana? Okey. Pertama, real estate agent ni dia ada dua entity. Dua lah. Satu real estate agent company as a entity, license entity. Macam kalau cik as a QS, is a registered QS company. Bawah registered QS company tu dia ada registered QS individu. Betul? Jadi macam kita ada real estate agent company, macam real estate agent QS company tadi, bawah kita pun ada registered agent individu, mana license holder. Jadi QS property, QS sebagai quantity surveyor, registered quantity surveyor, untuk jualan kita panggil real estate agent, registered estate agent. Jadi untuk kita jadi real estate agent tadi ada proses lah kita lalui, akan sukar lah macam saya kata tadi, perlu melalui ambil sijil, diploma, praktikal, kena lalui kita panggil TPC, test kompetensi. Cara yang mudah adalah kita boleh duduk di bawah real estate agency, duduk di bawah principal tadi, kita jadi sebagai real estate negotiator yang kita bincangkan tadi. Jadi untuk jadi real estate negotiator, sesiapa saja boleh lakukan. Tak ada masalah, as long as tak bankruptcy, cukup umur, tak gila. Untuk jadi itulah, tapi untuk maju buat sebagainya, kita bagi masa ke situ. Jadi tidak ada masalah untuk jadi real estate negotiator bagi semua orang. Tak kira dia sesiapa pun. As long as 3 syarat cukup. Jadi bagaimana nak bermula?
Tadi daftar, dapat perjalanan lanjut, daftar bersama dengan Dilata dan juga kita ikuti kursus yang sepatutnya. Itu makan masa, dalam masa sebulan kita boleh settle off semua benda tu untuk dapatkan license real estate negotiator. Itu mudah sikit. Jadi kalau QS nak jadi real estate negotiator, pada kami tak ada masalah. Tapi dari segi career QS, wallahualam saya tak tahu. Kalau ada halangan lah, menyebabkan QS tak boleh jadi, saya rasa tak kot, boleh kot. Tak ada isu kot. Dari segi akta, kita panggil apa, akta QS sendiri, akta kejayaan QS sendiri, rasa tidak ada halangan untuk kita menjalankan dua profession yang berlainan kan, bukan sama. Itu saya tak mahir, mungkin tengok akta, saya rasa tak ada. Lawyer mungkin tak boleh lah, lawyer mungkin agak suka nak jadi real estate agent, dia jadi conflict of interest. QS saya rasa tak ada. Itu jadi real estate. Doktor, saya nak tumpang tanya. Yep. Doktor. Ya, silakan. Saya ada hantar anak saya pergi kursus sebab saya tak sempat nak pergi kursus real estate negotiator ni. So ini contoh yang mendapat kursus di Puchong tempoh hari. Jadi dah ada pergi kursus. Jadi macam mana nak join dengan Anila Harta? Okey. Dah pergi lah. Itu kursus itu NCC ya, Negotiator Certification Course kan? Okey. NCC ni salah satu kursus wajib, memang wajib untuk dapat bermakna dia dah pergi kursus asas untuk dapatkan rental. Jadi untuk masuk daftar je lah, daftar bagi pendaftaran tu kepada company akan daftarkan dan ikuti pula kursus marketing. Yang saya kata tadi, kursus marketing tadi ada RM500 untuk lalui kursus marketing. Yang ada 8 modul tadi. 8 modul tu masuk kursus marketing tadi, 8 modul tu. Yang tadi tu kita dia belajar pasal akta, dia belajar pasal do and don'ts dalam kursus NCC tu untuk dapat license. Tapi ada satu gap marketing. Bagaimana nak buat iklan, bagaimana nak buat online, bagaimana nak place advertisement, bagaimana nak buat negotiation. Ada orang dia tak ajar dekat NCC tu secara detail. Jadi marketing khusus tadi kita buat in-house yang ada 8 khusus tadi. FB marketing, copywriting, itu khusus yang lain. Jadi kalau kata dia dah mahir, dia tak perlu lulus kursus tu, tak okey lah. Tapi kebiasaannya marketing ni dia kena ada teknik. Jadi mungkin bagi siapa tak mahir, saya advise masuk kursus yang 508 kos tu. Tapi nak daftar dah boleh dah sebab dah ada sertifikat tu. Jadi mudah lah. Proses dia menjadi lebih senang. Dia tak perlu melalui NCC lagi. Dan NCC tu boleh guna selama setahun je. Jadi kalau tak daftar dalam tempoh setahun, dia akan jadi kita kena jadi validatekan balik. Maksudnya kita kena pergi attend lagi kursus yang kita validate khusus untuk kita gunakan sertifikat tu. Alhamdulillah sertifikat tu boleh gunakan selama setahun. Okey, terima kasih. Doktor. Ada lagi? Cik Jamal nak lagi ni. Okey. Doktor, memandangkan kami memang kontraktor, memang buat market macam-macam. Kami dah import line contract ada hampir 20 tahun. Jadi rasanya buat cuma nak ke benda khas saja. Sebab kami dah ada market lah sebenarnya. Ada orang bertanya nak kedai lah, nak tanah lah, nak apa kan. Jadi macam mana nak terus saja berdaftar? Kerana kursus-kursus ni rasanya macam tak berapa sangat lah doktor. Sebab kami memang kontraktor pun. Buat pasar. Pasaran kami memang tak terlibat menjual beli hartanah je. Kami membunuh selalunya. So, dengan doktor. Alright. Okey. Yang itu boleh deal tolong Encik Saiful untuk proses pendaftaran. Nanti kita akan uruskan lah. Itu mudah tu. Ini contoh kedai saya. Dengan apa yang saya kata. Okey dah. Tadi boleh bagi nombor Cik Saiful. Nombor Cik Saiful ada dekat WhatsApp, ada dalam chat tu. Alright. Okey. Alright doktor. Terima kasih banyak. So nanti dia akan masukkan ke dalam online, dalam kita punya group, dalam online tadi all the seminar-seminar asas berkaitan dengan jualan pun boleh join dari situ. Okey. Terima kasih. Alright. Okey, tinggal satu soalan lagi kalau ada sebelum kita tutup.
Tak ada. Alright. Okay. Kalau tak ada, sila ambil nombor telefon Tuan Saiful tadi untuk pertanyaan lanjut. Segala-segala persoalan boleh bertanya dengan Tuan Saiful, dan kami di PIM Dewan Perdagangan Islam Malaysia Putrajaya mengucapkan terima kasih kepada Terima kasih banyak. Dr. Syaril Nizam atas Terima kasih jemput. penerangan yang begitu detail tentang kerjaya sebagai real estate negotiator ini. Tuan-tuan dan puan-puan, ambil peluang ini untuk menambah pendapatan di dalam era pandemik ini, dan insya-Allah kita akan adakan lagi sesi-sesi begini pada bulan-bulan yang akan datang, dan kita harap kerjasama ini akan berlangsung seterusnya. Dan terima kasih kepada Nilai Harta. Terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang meluangkan masa pada pagi ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Wabarakatuh.